أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat meneruskan lagi pengajian fiqh kita. Kita masih lagi menggunakan kitab Munyatul Musallin karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ghafarallahu lahu, amin. Kita menyambung perbahasan mengenai perumpamaan solat. Pada minggu lepas kita bincang mengenai perumpamaan solat segi zahir, seperti rukun, syarat sah, sunat ab'ad, sunat hai'ah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi mengenai solat dari sudut batin ataupun dalaman. Batin ni yang bekerja hanya satu sahaja, iaitu hati. Kalau yang zahir kita bincang pada minggu lepas, banyak bekerja. Tangan, kaki, mulut, semua itu bekerja untuk menyempurnakan solat kita. Tetapi pada malam ni kita hanya bincang mengenai bab solat daripada sudut batin, hati. Hati saja bekerja. Walaupun hati saja bekerja, tapi banyak benda, banyak fungsi yang perlu dilaksanakan oleh hati untuk menyempurnakan solat kita. Sebab solat ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan dinilai sendiri oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau benda yang Allah Ta'ala nilai ni, kita akan persembahkan yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Bukan sekadar take for granted, Mak Saleh kata, ataupun bahasa Kelantan kata, ambil mudah. Ambil mudah. Sekadar lepaskan batuk di tangga sahaja. Orang kata solat ni wajib, pergilah semayang. Kalau tak semayang masuk neraka. Sekadar tu sahaja. Sedangkan solat kita tidak ada betulnya dan banyak kesalahan dan kesilapan disebabkan satu sahaja. Disebabkan kita melaksanakan solat tanpa ilmu. Itu je. Kalau dengan ilmu ni, benda semua jadi mudah. Yang susah-susah jadi mudah. Sebab apa? Sebab ada kemahiran, ada ilmu. Bukan saja bab semayang, bab benda lain pun sama. Gunting rambut. Contohnya, kita gunting rambut. Kalau orang tak pandai gunting rambut, setengah jam tak siap-siap lagi. Lepas gunting-gunting, tengok tak betul kat sini ni. Gunting lagi, mission lagi. Last sekali, nak buat cantik rambut, last sekali jadi botak. Lepas sini tak sama, sini tak sama, sebab tak pandai. Tu ilmu gunting rambut. Kalau orang pandai, tak sampai 10 minit siap. Tengok barber, macam mana dia gunting rambut. Dia beratur tu, sekejap je dia buat. Seorang tu dia dah bajet dalam 7 minit hingga 10 minit saja. Kita yang tak pandai ni, lepas gunting, tak sama ni. Gunting lagi, tak sama, gunting lagi. Last kali botak rambut kawan kita. Sebab apa? Tidak ada ilmu bab gunting rambut. Itu ilmu gunting rambut. Begitu juga ilmu akhirat, ilmu sembahyang, ilmu syariat pun sama kena belajar. Kalau belajar jadi mudah. Sebab apa? Sebab ilmu saja jadi mudah. Sebagai contoh, pada satu ketika dahulu, ada seorang perempuan cantik. Ramai lelaki nak pinang dia. Cantik. Duit pun ada, kerja-kerjaan. Government servant. Gaji RM7,000. Timbalan pengarah. Masih cantik lagi. Umur dalam 30-an. Lelaki tak berani nak pergi pinang dia sebab test dia tinggi. Last sekali nak masuk dah 38 ni, nak masuk 40 ni. Cantik lah. Cantik lagi pada Nelofa. Kenal Nelofa Haji? Tak kenal. Cantik lagi pada Nelofa. Tapi kaya dan ada kedudukan. Dia kata aku nak kena kahwin juga. Aku perlu anak, perlu zuriat, perlu kasih sayang suami. Takkan nak membujang sampai mati. Sedangkan aku dah ada segalanya. Kemewahan, kereta dah BMW. Dah ada dah. Banglo dah ada dah. Sekarang ni aku nak keluarga. Nak ada suami, nak ada anak. Orang lelaki tak berani nak pergi minta dia. Sebab apa? Timbalan pengarah ni. Timbalan pengarah. Bukan calon-calon. Bukan cikgu DG41.
Bukan kerana PT M18, M16 dah. Ni grade dia dah peringkat 50 ke atas dah. Jadi dia pun buat syarat. Sesiapa yang nak pinang aku boleh. Aku nak cari lelaki yang betul-betul solid dan juga perfect. Dia panggil insan kamil. Kamil dalam bahasa Arab, insan kamil yang sempurna. Mesti ada agama cantik. Orang yang betul-betul soleh baru boleh jadi suami aku. Sebab aku dah ada segala-galanya. Bak harta aku tak pening kepala dah. Sekarang ni aku nak suami aku ni jadi imam ataupun jadi pemimpin yang boleh pimpin tuntun aku ke syurga. Jadi dia letak 3 syarat. Nak jadi suami aku boleh. Dia letak 3 syarat, dia letak dalam Facebook. Syarat pertama, mesti solat sepanjang malam. Tak boleh tidur. Siang hari tidur, tak tidur. Tapi malam kena solat tahajud. Kena solat menghidupkan malam. Sepanjang malam. Start daripada maghrib sampai subuh. Sanggup lah. Syarat pertama baru. Dah pening kepala dah kita. Tapi tak boleh lah, cantik. Cantik lagi pada Lofa ni. Siapa tak nak? Yang kedua, syarat kedua, mesti berpuasa. Setahun penuh. Setahun penuh berpuasa. Siang hari ya puasa, malam tak apalah, nak buat apa-apa pun. It's up to you lah. Tapi siang hari mesti berpuasa. Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, puasa Isnin Khamis, puasa sunat-sunat, mesti sepanjang tahun mesti berpuasa. Dan yang ketiga, mesti sehari khatam Al-Quran 30 juzuk. Sanggup Pak Suka? Geleng kepala. Tak sanggup. Tapi saya sanggup lah. Mesti sanggup. Cantik. Siapa tak nak? Cantik. Cantik lagi, kaya lagi, ada kedudukan lagi. Baik lagi segi akhlak perangai. Cuma itu syarat dia. Ramai semua geleng kepala, tak boleh jadi perempuan ni. Bengong ke apa? Nak suruh aku solat sepanjang malam, nak suruh puasa tiap-tiap hari, sepanjang tahun, lepas tu nak suruh khatam tiap-tiap hari satu Al-Quran, nak khatam Al-Baqarah sehari pun pening kepala kita. Nak baca Yasin 83 ayat sehari pun tak boleh. Tak boleh konsisten. Apatah lagi nak khatam Al-Quran 30 juz. Ramai habis bulan semua tak berani masuk kemungkinan. Tapi suatu hari ada seorang steady dia. Pergi jumpa, betul ke kamu bagi syarat sekian dan sekian? Kalau cukup syarat ni, kamu akan kahwin. Betul? Okey, macam tu, aku sanggup jadi suami kamu. Seorang lelaki. Steady dia. Tak tahu siapa tu. Pergi, kahwin. Kamu betul, cukup syarat yang aku bagi. 3 syarat. Boleh. Dia small matter. Nafi muskilah, bahasa Arab kata. Tidak ada masalah. Kecil tu, setakat solat sepanjang malam, setakat puasa sepanjang tahun, lepas tu setakat khatam Al-Quran. Aku dah biasa buat tu. Betul ni? Betul. Pergilah jumpa qadi, angkat nikah dan juga akad taklid. Kalau tak melaksanakan sedemikian, maka jatuh cerai. Siap buat taklid lagi. Taklid. Depan qadi. Maka berkahwinlah mereka berdua ni. Apabila berkahwin, malam pertama, tengok lelaki dia tak bangun pun semayang. Tak apa, sabar lagi, sabar. Mungkin malam ni letih kot malam pertama, tak apa. Kita bagi peluang esok. Jangan bimbang, kita bagi peluang. Esok tengok-tengok tak puasa. Semalam tak bangun semayang. Puasa pun tak hari ni. Relax ya makan. Siap balik tanya lagi, tak beli KFC ke? Tak beli KFC ke? Nak masak balas. Balik pejabat letih. Tak ada bang. Okey dah, tak apalah. Masak lah. Kedai mamak pun tak apa. Kita pergi makan. Lepas tu pula, Al-Quran langsung tak baca. Main Facebook je. Relax lah main. WhatsApp. WhatsApp. Okey, tak apa, sabar. Malam kedua, sama juga. Tak semayang juga. Tahajud. Tak bangun juga malam. Siang hari, tak puasa juga. Allahu Akbar. Ni menipu ni, perempuan ni. Sehingga 2 bulan. Sama. Perwatakan. Dia semayang, laki dia semayang lah. Tapi tak bangun malam. Tak bangun malam. Baca Quran, baca dah. Tapi sekejap baca satu muka, tidur. Macam tu je lah. Last kali dia pun pergi jumpa qadi. Nak minta fasah. Nak minta bubarkan perkahwinan. Cerah taklid, bukan fasah, cerah taklid. Beritahu pada qadi, wahai qadi, suami aku yang dulu berjanji dengan aku sekian, yang 3 syarat ni, semua dia tak buat.
1, 2 dan 3 syarat semua dia tidak penuhi tuntutan syarat itu. Sekarang ni aku nak kamu jatuhkan cerai. Sebab aku perempuan, mana boleh jatuhkan cerai. Kamu kena panggil dia, kena cerai taklid. Sebab dia dah berjanji nak laksanakan syarat-syarat yang telah diberi. Maka dipanggil lelaki tadi depan qadi. Maka ditanya pada lelaki, suami dia, betul tak kamu tak ikut syarat tadi? Syarat apa? Syarat apa? Ni, kamu sembahyang sepanjang malam, kamu dah janji sebelum ni. Kamu buat tak? Saya buat. Kenapa saya tak buat? So, isteri ada tepi. Menipu qadi, menipu. Dia tidur dengan saya sepanjang malam. Tak bangun-bangun. Saya kejut dia kalau azan subuh. Lepas tu baru dia pergi masjid, pergi surau. Kalau tak, jangan haraplah. Dia pergi sembahyang tu, saya yang kejut dia. Lepas tu puasa. Saya puasa sepanjang tahun. Kau jangan tipu bang. Semalam tadi pun kau makan. Sebelum kita datang mahkamah, kita dah singgah kedai mamak tadi. Bombay masalah. Contohlah. Kita dah makan nasi kandang. Apa hal ni kata puasa? Sepanjang tahun. Nipu ni. Lepas tu yang ketiga, khatam Quran. Saya rasa lepas sembahyang subuh tadi, abang tak baca lagi Al-Quran. Tapi saya buat qadi. Buat. Pening qadi. Macam mana ni? Kamu kata kamu buat, kamu kata tak buat. Saya mesti percaya kepada perempuan ni, isteri kamu, sebab dia bersama dengan kamu. Qadi, kamu belajar hadis tak? Hodoh. Laki tu, kamu ada belajar hadis tak? Belajarlah, saya ustaz. Saya menjadi qadi sebab saya ada kelulusan agama lah. Okey. Rujuk pada Sahih Bukhari dan Muslim. Aduh, hebat laki ni. Saya sembahyang sepanjang malam. Sebab ada hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat maghrib berjamaah, solat isyak berjamaah, dan solat subuh berjamaah, maka pahalanya, ganjarannya sama seperti dia solat sepanjang malam. Pening. Habis. 1 menang, 1-0. Tercengang bini dia. Aduh. Yang kedua, puasa sepanjang tahun. Saya puasa sepanjang tahun. Sebab ada hadis yang menyatakan, hadis ni hadis sahih. Tidak ada orang pertikaikan. Golongan Salafi ke, golongan tradisionalis ke, pondok ke, tidak pertikai tentang hadis ni. Sahih. Iaitu barang siapa yang puasa Ramadan 30 hari, kemudian dilengkapi, disambung dengan 6 hari Syawal, maka ganjarannya seperti puasa sepanjang tahun. 2-0. Pening perempuan. Sudah aku. Dan yang ketiga, khatam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang baca 3 kali Qul huwallahu ahad, maka seperti dia baca Al-Quran. Kerana Qul huwallahu ahad 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali, cukuplah 30 juzuk. Settle masalah. Last kali qadi kata, macam mana? Kamu sepatutnya beruntung sebab dapat lelaki yang faham agama. Last kali angkat tangan, okeylah qadi. Saya terimalah isteri, suami saya ni. Rupa-rupanya dia ni bijak, dia ni adil. Sebab apa? Sebab ada ilmu. Ada ilmu dia tuan-tuan. Sembahyang pun sama juga. Ada ilmu, kita buat yang wajib sahaja tapi ganjaran pahala masya-Allah. Tetapi kalau kita buat yang sunat, sepanjang malam kita bangun tahajud, tetapi solat itu tidak sempurna, tidak betul segi syarat sah, rukun dan sebagainya, tidak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Haba'an mansura, bagaikan debu berterbangan, Tuhan tak tengok pun sembahyang kita. Walaupun kita kunut ataupun berdiri sepanjang malam, qiyam sepanjang malam, sebab apa? Al-Fatihah tak betul, tahiyat akhir tak betul, bacaan takbir tak betul, salam tak betul. Allah Ta'ala lempar kembali kepada muka kita sembahyang kita. Sebab apa? Tidak sempurna disebabkan tidak ada ilmu dan tidak belajar. Ada ilmu, settle masalah. Macam tadi lah. Semua orang tak berani nak masuk bina dia. Last sekali ada seorang berani. Sebab apa? Sebab ada ilmu. Alah, relax. Keluar Allah 3 kali sehari. Bukan setakat sekali khatam. 40 kali khatam pun saya boleh tuan qadi. Setakat baca keluar Allah. Sebab ganjaran pahala dia sama dengan 30 juzuk Al-Quran apabila baca 3 kali Qul huwallah. Tu dia tak baca lagi hadis Al-Fatihah daripada hadis Aisyah
Barang siapa yang baca Al-Fatihah, sama ganjaran pahala seperti khatam Al-Quran. Satu Al-Fatihah. Tu tak baca yang tu lagi tu. Kalau baca yang tu, 17 kali sehari saya khatam Quran. Jadi maksudnya sebab ada ilmu. Selesai masalah. Balik. Kembali, hidup bahagia. Tak ada apa-apa. Dapat bini cantik, goyang kaki, kat rumah sahaja. Bini tanggung semua. Yang penting, dia buat amalan akhirat. Itu di antara benda, sebagai contoh lah tu. Pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Apabila ada ilmu, maka barulah Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita. Kalau tidak ada ilmu, jadi letih kita. Letih dengan perbuatan yang sia-sia. Nampak macam bagus dah. Tapi buat tu benda yang menyebabkan perkara sia-sia. Jadi rugilah kita. Seperti mana? Contoh yang lain. Seperti mana kita bertani ataupun kita menanam di tanah orang lain. Kita tanam buah rambutan, musangking, buah durian dan sebagainya. Tapi bukan tanah kita. Dapat saja hasil, tak boleh nak petik. Dipagar oleh tuan tanah, lot land tu. Kenapa dipagar ni? Saya tanam dah dulu, dah 5 tahun, dah 8 tahun saya tanam ni. Saya nak ambil hasil. Sorry lah, ni tanah saya. Kita pergi menanam di tanah orang. Tak dapat apa-apa. Nak pergi dakwa di mahkamah. Of course, kalah kita. Dia pula boleh sama kita sebab menceroboh. Boleh sama kita sebab menceroboh tanah. Begitulah andai kata kita buat amal ibadat tiap-tiap hari, tetapi di sisi Allah tak diterima. Bahkan dilempar ke muka kita kembali solat kita, puasa kita, zikir kita. Banyak hadis-hadis Nabi SAW mengajar kita amalan yang sedikit tetapi ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar. Zikir-zikir. Contoh kita baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali. Jangan kurang dan jangan lebih. Tak boleh ke baca lebih ustaz? Boleh, tapi tidak ada fadilat. Nabi suruh baca 33 kali dan dilengkapi dengan akhir sekali Allahu akbar, cukupkan 100. Itu hadis zikir Fatimah. Sebab letih sangat buat kerja rumah. Ali ni seorang yang miskin. Terpaksa kisah gandum dengan sendirinya. Kisah gandum. Siapa? Anak Nabi SAW. Siapa Nabi ni? Presiden Madinah. Tetapi anaknya, menantunya dalam keadaan miskin. Pergi jumpa Nabi. Wahai bapakku, ya Rasulullah, boleh tak bagi hamba ke aku untuk bantu aku dalam buat kerja rumah seharian? Boleh tak? Maka Nabi tak bagi. Tak bagi. Tengoklah tangan-tangan aku, ya wahai bapakku. Penuh dengan luka-luka. Penuh dengan macam-macam bekas. Sebab banyak kisah gandum. Kita ni makan gandum, ya dah beli kat kedai RM80 sekilo apa. Pergi buat roti lah. Buat kuih bread. Orang dulu-dulu zaman Nabi SAW, kisah sendiri dengan pengisah gandum. Nak jadi halus. Fatimah begitulah keadaan. Siapa? Anak Rasulullah. Kalau zaman kita sekarang ni, kalau anak pemimpin tak ada lah macam tu. Semuanya millionaire, jutawan semua. Kalau anak-anak pemimpin yang besar-besar. Nabi ni presiden. Segala khazanah negara kat sana. Ghanimah pun sama. Harta-harta fight pun sampai pada Nabi SAW. Tetapi Nabi tak menggunakan kekayaan dunia tu semata-mata untuk kepentingan peribadi dan juga keluarga. Itu baru pemimpin. Kalau kita, anak kita minta, abah bagilah sikit duit, kita akan bagi banyak. Sebab apa? Anak kita sayang. Dipanggil nepotism ke, cronyism ke, macam-macam lah. Itu istilah pada hari ini. Begitulah keadaannya. Apabila dia bagi apa? Dia tak bagi duit, tak bagi hamba, dia bagi zikir. Okey, wahai Fatimah, kamu bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan Allahu akbar kabira, cukup lengkapkan 100 kali. Maka kamu akan rasa sihat badan kamu. Maka itulah zikir yang diberi kepada Fatimah dan kita perlu amal. Ada sebahagian kita jadi imam ke, tak kira lah, ataupun kat rumah ke, terutama jadi imam, apabila dia baca subhanallah kurang daripada 30 kali, nak cepat. Subhanallah, 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 15 kali pun tak sampai.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mana ada macam tu? Cukupkan 33 kali lengkap. Dan baca dengan betul. Ni baca. Subhanallah, 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 subhanallah. Mana ada macam tu? Salah, Tuhan tak terima. Subhanallah. Baca satu-satu. Tak perlu. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak perlu cepat. Bukan lama pun 33 kali. Alhamdulillah pun sama, sebut dengan elok. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ni alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Salah tuan-tuan. Nak cepat pun agak-agaklah sehingga salah sebutan. Allahu akbar, sebut betul-betul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuhan tak terima tuan-tuan zikir macam tu. Kita nak persembahkan pada Allah SWT. Panjang itu mukadimah. Tak baca kitab lah. Tak baca kitab. Nak beritahu kepentingan ilmu tu. Bila ada ilmu, benda berat jadi ringan. Benda susah jadi mudah. Apa-apa sahaja. Orang yang pandai buat rumah, susah kalau saya suruh saya, minta maaf lah. 2 tahun tak siap. Walaupun buat pondok kecil saja. Sebab apa saya tak pandai, tuan-tuan? Ustaz boleh tak buat rumah tak payah banyak, 1 bilik saja. Lengkap dengan toilet, lengkap dengan tile, lengkap dengan cat semua, pasal elektrik semua. Bagi 2 tahun tak siap kalau suruh saya buat. Sebab itu bukan kemahiran saya. Kalau orang pandai, tak sampai 3 bulan siap. Orang pandai. Simen pandai, pasal mozaik pandai, tayar, cat semua pandai, wiring semua pandai, sekejap dia buat. Kalau dia pandai. Kalau kita suruh kita tak pandai, 2 tahun tak siap. Tak tahu berapa nak basuh, pasir banyak mana, simen banyak mana, air banyak mana. Kalau terlebih pasir, jadi runtuh bangunan. Terbanyak simen, rugi. Projek bagi 8,000 je contoh. Kena beli simen banyak, nak suruh keras ni, pasir sikit. Simen saja pun dah habis berapa ribu dah. Dan sekali tak boleh nak beli kayu, tak boleh beli kipas, tak boleh beli. Sebab apa? Tak pandai. Kalau orang pandai, tak payah nak draw lah, dan semua nak kepala dia. Semua dah kepala dia. Setakat nak buat rumah besar tu, bagi dia duit kat aku 30-40 ribu, siap 3 bulan. Settle. Kita tak pandai ni, 4 tahun pun tak siap. Sebab tak pandai. Nak pasang mozaik pun tak betul. Nak baju sini pun tak pandai. Nak pegang tukur pun tak pandai, kalau orang tak pandai. Sebab tidak ada ilmu, tuan-tuan. Tu bab dunia. Apatah lagi bab akhirat, sembahyang. Perlu kita belajar. Itu sebagai motivasi kepada kita, biar bersungguh belajar. Jangan belajar ni ikut mood. Tak apa, nak datang surau ni, ada kuliah. Minggu depan tak datang. Mereka ada kerja, tak apa. Minggu depan tak datang pula. Tak apa, ikut mood. Tak ada apa-apa ini. Ada pergi mana-mana ni? Tak ada, tanya isteri. Ada pergi pasar malam? Tak ada. Tak apa dah, abang pergilah. Dengan kuliah Ustaz Syamsul sekejap. Alang-alang tunggu maghrib dan tunggu isyak. Datang. Sekadar hobi. Ataupun mengisi masa lapang. Sedangkan ini adalah kewajipan. Belajar ni wajib. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas seluruh orang Islam, lelaki dan juga perempuan. Yang lelaki wajib kena ajak isteri balik rumah nanti. Ajar pada bini. Ajar kepada, kalau suami tak datang, ajar pada suami. Tadi ada ustaz ajar sekian-sekian bab fiqh, bab syariat, bab tasawuf, bab sekian-sekian bab. Itu penting ilmu. Okey. Nak habis dah masa. Kita baca sikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'unubi fi darain. Rupa hakikat yang batin dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Maka adapun rupanya yang zahir itu, maka itu seperti berdiri dan takbir, membaca Al-Fatihah dan rokok dan i'tidal dan sujud dan duduk antara 2 sujud dan duduk tasyahud dan tahiyat akhir dan salam. Inilah rupa zahir sembahyang. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya. Adapun hakikat yang batin, maka seumpama khusyuk dan hadir hati. Ini batin sembahyang. Yang zahir dah selesai dah, kita bincang pada minggu lepas. Yang batin apa dia? Khusyuk.
Apa dia khusyuk? Hati kita fokus kepada solat. Bukan melilau-lilau, bukan lalai, bukan lara di dalam solat. Khusyuk ni tuan-tuan susah. Bukan sahaja kita semua, hatta para sahabat Nabi SAW sendiri pun susah nak fokus 100% untuk khusyuk dalam sembahyang. Sebab Nabi pernah tawarkan kepada seorang sahabat untuk khusyuk dalam sembahyang. Dia sanggup, okey Rasulullah, aku sanggup untuk khusyuk dalam sembahyang dengan syarat apabila kamu pun dapat khusyuk 100%, Nabi bagi hadiah serban ataupun gamis, jubah. Maka sahabat ni pun sembahyang 2 rakaat khusyuk sehinggalah sampai kepada waktu salam. Sebahagian kata waktu sujud. Pada rakaat terakhir, maka ada masalah. Lepas saja bagi salam, Nabi SAW tanya, okey, macam mana? Dapat khusyuk 1% tak? Sahabat tak kena menipu Nabi. Tak mungkin. Anda kata dia tipu Nabi pun Nabi tahu. Itu mukjizat Nabi. Ya Rasulullah, rakaat pertama alhamdulillah, full aku ingat pada Allah, 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 Allah. Langsung dunia tak masuk dalam hati aku. Pada rakaat kedua pun sama, alhamdulillah, tetap khusyuk. Tetapi last sekali ketika aku duduk tahiyat akhir, sebagai ulama kata ketika sujud, aku teringat tentang hadiah kamu nak bagi. Nabi nak bagi serba yang warna hijau ke yang warna merah. Teringat. Sedikit itu sahaja. Maka ya Rasulullah, aku akui sesungguhnya tak mampu nak khusyuk. Itu sahabat Nabi yang ditarbiyah, yang dididik oleh Nabi SAW sendiri. Kalau kita macam mana? Kita lagi teruk. Termasuk saja nanti tuan-tuan. Nak khusyuk 1% susah. Walaupun susah, kena ada juga. Daripada takbir sampai salam tu, at least kena ada sedikit khusyuk. Untuk apa? Untuk ambil syarat sempurnanya solat. Yang kedua, banyak ulama ajar cara nak khusyuk dalam sembahyang. Yang pertama, kita kena faham bacaan di dalam solat. Kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kita tersebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah kami sembah, dan kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Siapa dia? Minal anbiya wal mursalin, kemudian syuhada was salihin. Itulah orang yang diberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairin maghdubi alaihim waladdallin, dan bukannya jalan orang-orang yang kamu murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Kita biar ingat bacaan Al-Fatihah saja. Bukan ingat bacaan Al-Fatihah, terjemahan. Untuk apa? Untuk jadikan sebagai cara nak khusyuk dalam sembahyang. Balik nanti, buka tafsir ke, buka mana-mana terjemahan ke, dalam internet pun banyak, terjemahan surah Al-Fatihah. Hafal. Bismillahirrahmanirrahim, maksud dia dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah ataupun mengasihani. Baca. Biar hafal yang tu je. Kalau tak mampu yang lain. Tak mampu yang lain, hafal yang tu. Terjemahan surah Al-Fatihah. Kalau yang terbaiknya, seluruh bacaan solat, termasuk yang sunat, kita tahu maksud dia. Barulah dapat untuk kita khusyuk sedikit. Sedikit je. Tu pun lara juga. Kita yang faham pun, saya fahamlah sikit-sikit, tak faham banyak sangat. Pun tak khusyuk juga. Masih ingat benda-benda yang lara juga. Walaupun kita cuba. Tetapi, kena cuba. Khusyuk. Kena cuba juga. Walaupun sedikit. Sebab apa? Sebab sembahyang yang tanpa khusyuk, bagi orang tasawuf tidak ada guna. Tetapi bagi orang syariat, walaupun tak khusyuk, tetapi kalau syarat sah batas segi zahirnya lengkap, sah sembahyang. Nasib baiklah kita ni bukan ahli tasawuf. Kalau kita ni ahli sufi, banyak sembahyang kita kena qadha balik.
Sebab apa? Sebab syarat bagi orang yang membersihkan hati dipanggil orang yang tazkiyatun nafs, menyucikan hati, yang berada dalam riadah hati dia dengan Allah Ta'ala, dalam suluk, maka dia pastikan sembahyang kena khusyuk. Tak khusyuk, dia kena qada balik. Kita tak ada sampai tahap tu. Kita baru tahap syariat, baru tak sampai tariqat, hakikat, makrifat. Sebab tu jangan percaya pada orang yang tak semayang tapi dia kata, saya ustaz bukan tak nak semayang, tapi tahap saya dah tahap dewa tinggi. Saya bukan tahap syariat lagi. Syariat ni untuk orang awam. Saya ni peringkat wali-wali, auliat, wali autad, wali abdal, macam-macam wali. Sedangkan kena bedal dia ni. Macam-macam wali. Saya ni bukan peringkat kamu ustaz. Kamu ni peringkat syariat semayang. Bagi saya tiap-tiap 24 jam dalam hati saya Allah, 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 Allah. Tak perlu saya semayang ustaz, tak perlu semayang. Semayang ni orang yang hatinya lara. Nafsu dia nafsu yang abarah, nafsu yang lawamah. Saya ni peringkat nafsu mutmainnah. Mutmainnah saya ni. Insan kamil. Bukan peringkat saya sembahyang puasa ni, tak ada. Kalau orang azam, saya niat saja. Semayang niat. Allah Akbar, Allah Akbar. Sahaja aku semayang waktu zuhur 4 rakaat dengan Allah Ta'ala. Okey, main bola balik. Tu peringkat saya ustaz. Yang peringkat semayang, rokok, sujud, pergi masjid ni, come on lah. This not my taste. Ni bukan peringkat saya ni. Saya peringkat tinggi. Confirm insya-Allah orang ni sesat. Sesat, jangan ikut. Ramai sekarang ni. Jadi macam ni. Semayang tak, tapi cakap makrifat. Puasa tak, tapi cakap makrifat. Masjid suka tak nak pergi, tapi cakap tentang kehebatan Allah. Sekian-sekian dia pernah pergi sembahyang tahajud dengan Jibril macam-macam. Saya pernah jumpa orang macam ni. Saya tanya sekian-sekian, saya sebut nama. Abang, waktu saya dekat tanam ambil stam. Dia tanya, apa tak sembahyang subuh? Saya sebut nama dia. Aku dah sembahyang subuh tadi. Sembahyang subuh kat mana? Aku tengok kau tidur tepi masjid. Dia pergi masjid tapi pergi tidur je. Bukan pergi semayang. Pergi tidur. Subuh tak semayang. Kita budak-budak. Budak lah. Belasan tahun. Kita jenis outspoken lah. Bapa tak semayang? Tanya bahasa Kelantan lah. Bapa tak semayang? Subuh ni. Mu tengok aku tak semayang. Aku semayang. Dia jawab. Dia jawab macam tu. Aku semayang. Mu tak nampak. Bila mu semayang pun tidur tak di jerping situ. Bapa? Mu tak nampak. Aku semayang. Walaupun nampak jasad aku tidur tapi aku semayang tu. Aku jadi email kepada malaikat-malaikat. Jibril duduk belakang aku. Di langit ke-7. Aduh. Jam saya. Jibril jadi makmum aku. Duduk belakang aku. Aku jadi imam.